Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Video ini untuk menceritakan bahan-bahan yang diperlukan untuk belajar sendiri, faham Quran, kaedah hafal kata, sama ada belajar sendiri atau belajar mengikuti kelas saya melalui Zoom. Okey. Yang pertama adalah kita perlukan bahan daripada buku ini. Buku ini menceritakan kaedahnya. Okey. Kalau anda tidak ada buku ni, saya tahu anda mungkin tak ada sebab saya jual dia limited, lepas tu dah tak buat lagi. Saya ada e-book mengenai e-book buku ini, jadi boleh dapatkan secara percuma dari saya. Boleh WhatsApp ke 012-422-1900. InsyaAllah saya usahakan untuk beri link kepada anda. Okey. Bagi yang mengikuti kelas Zoom, kalau tak ada bahan ini pun tak apa, sebab kita akan beri penerangan melalui siri video dan latihan-latihan, ya. Okay. Yang kedua, anda perlukan buku naskah Quran, Al-Quran Perkata. Al-Quran Perkata, dan saya nasihatkan beli Perkata Perjuzuk sebab dia ringan. Perkata Perjuzuk ni akan sesuai untuk kita gunakan nanti untuk hafazan, kerana dalam membaca dan menghafal kita memerlukan kita menggunakan nasihat guru untuk tegakkan badan dan kepala, mata pandang depan, dan kita akan letakkan angkat Quran selari dengan mata. Tidak seperti kaedah tradisional di mana kita letak Quran di atas meja dan kita tunduk baca. Jadi oksigen tak cukup. Kita akan cepat mengantuk dan sebagainya. Jadi ini ringan dan boleh diangkat-angkat. Jadi saya cadangkan beli yang ini, yang daripada syarikat ni hanya RM85, murah saja. Kalau siapa yang memerlukan saya menguruskan pembelian dan mengepostnya, boleh hubungi saya juga, ya. Okey, so kita gunakan Perkata. Kenapa kita gunakan Perkata dan bukan tafsir biasa? Quran biasa ada tafsir kat sebelah ni. Kerana di sini Quran Perkatanya telah ada, kejap ya, saya zoom. Telah ada makna perkata seperti dictionary. Jadi kita tak perlu dictionary Arab Melayu sebab semua perkataannya dah ada di sini. Cuma pada masa-masa tertentu saya akan ubah sedikit makna yang digunakan ni kalau tak sesuai. Contohnya tabaraka ni maha suci tak berapa sesuai sebab orang Melayu biasa gunakan maha suci untuk subhanallah. Jadi kita akan guna tabaraka, guna perkataan Melayu juga, iaitu barakah. Barakah, berkatlah dia, barakahlah dia, macam tu. So kita akan ada perubahan sikit-sikit, tapi secara umumnya semua perkataan ini, al-mauta, kematian kita guna, wal haya, kehidupan kita guna. Okey. So tak perlu dictionary. Quran ini sudah menjadi memadai dictionary. Okey, seterusnya kita akan perlu menggunakan kad. Kad seperti ini. Kad ni anda boleh ambil A4 potong 4 atau A4 potong 8. Tetapi gunakan saiz yang sama untuk setiap kali. Mana kalau rajin pergi beli A4 dan pergi potonglah dekat printer. Kalau nak tu buat masa ni saya tak ada lagi, tapi ke depan saya boleh usahakan untuk menjual dan post untuk siapa yang nak. Tak mahal, harga dia dalam RM2 atau RM4, cukup untuk memulakan. Kalau nak beli terus RM20 kita boleh hantarkan. Tapi buat masa ni tak ada lagi. Jadi buat sendirilah, ambil A4 potong 8 dan kita akan tulis begini yang kita akan ceritakan kemudian, dan kat belakang kita tulis lagi, dan kita akan menggunakan kad ni satu kumpulan begini, dan setiap surah yang kita gunakan kita akan ikat getah. Mana getah pun putus. Okey. Kita akan ikat getah begini menurut surah. Tapi untuk bagi kelas Zoom, oleh kerana kita menggunakan surah Al-Mulk sahaja, kita ikat getah ada satu ikat je lah. Tapi saya mengajak anda dengan pandangan bahawa mungkin anda akan buat setiap surah 114 surah ni sehingga cukup faham satu Quran, ya. Memang boleh, you can do it, anda boleh melakukannya. Seterusnya anda memerlukan apps
apps yang saya cadangkan. Apps ni adalah apps makna Quran. Yang terbaik buat masa ini yang saya cadangkan adalah apps Al-Quran Tafsir and by Words. Dia ada dalam Google Play Store dan ada juga dalam lupa dah Apple punya store, Apple Store ke apa lupa dah. Okay, so kita tengok ya, kalau kita picit dekat Al-Mulk, tengok setiap perkataan dah ada makna perkata. Begitu juga dia akan ada makna penuh, tapi yang ini makna penuhnya dalam bahasa Inggeris. Okay, tak apa, tapi cukup dah yang ada sini. Walau bagaimanapun, saya akan menyarankan guna ini, tak guna untuk tengok. Tidak, kita tak gunakan untuk melihat kat sini, sebab lebih baik lihat dalam Quran kertas itu sendiri. Cuma di sini bagusnya adalah di dalam perkataan, setiap perkataan yang kita kutip tu, dia ada menunjukkan root word ataupun akar kata. Contohnya tabaraka, dia ada barakah, berkah. Barakah. Bila kita tahu root word, kita akan dapat mengenal pasti dan mengenal perkataan barakah yang dalam format-format lain dalam Quran. Ini contohnya bila kita klik, apps ini akan menunjukkan tabaraka, mutabaraka, tabarok. Semua ada banyak. Kemudian yang bagus lagi, dalam apps ni kita boleh explore. Kalau kita ambil tabaraka, dia akan menunjukkan di dalam Quran di mana ditunjukkan ayat-ayat tabaraka yang ada. Ini ni kalau nak kira nilai ni, boleh langgan beribu-ribu ringgit harga apps ni. Tapi sekarang ramai orang nak dapat pahala, maka apps mereka buatkan ni percuma. Mereka cuma minta sedekah jariah saja bagi siapa yang bagi. Di kita yang tak mau sedekah jariah kat sini, tak apalah, kita ikuti saja, dapat kita doakan mereka dapat pahala. Tengok, tabaraka dalam Ar-Rahman ayat 78, tabaraka dalam Al-Mulk ayat 67. Kalau ada beberapa perkataan, saya ambil contoh perkataan Rabbik, Tuhan kamu, kalau kita picit berlambat-lambat daripada Fatihah kepada Baqarah kepada apa. Jadi setiap perkataan yang kita belajar, kita boleh explore, tengok di manakah ada perkataan tersebut. Jadi kita akan dapati ada perkataan yang unik dalam Quran hanya ada satu. Ada perkataan macam tabaraka dalam Quran hanya ada dua. Contoh macam Al-Kautsar. Al-Kautsar ada satu je perkataannya. Ataupun perkataan kalau dalam Al-Kahfi wal yatalattaf hanya ada satu saja dalam Quran. Ataupun kalau dalam surah Yusuf, timba atau baldi tu dalwah, timba atau baldi, dalwah tu sekali tu je timbul dalam Quran. Tapi perkataan-perkataan seperti Rabbika ini, dia timbul berlambat-lambat lah. Ya. Okay. So software ni saya nak, apps ni saya nak anda sahabat-sahabat download, simpan di dalam Quran, dan kita akan gunakan nanti apabila mencari root word bagi setiap perkataan. Namun bagi sahabat yang mengikuti kelas Zoom saya, setiap root word ni kita dah tolong bagikan lah. Tapi nanti selepas habis Al-Mulk nak buat sendiri, boleh cari sendiri. Okey. Apps lain yang diperlukan, tidak wajib ya, tapi kalau ada lagi bagus, adalah mana-mana apps untuk membaca Quran. Jadi yang percuma apps yang saya tahu, ini yang saya beli RM30, tapi banyak yang percuma. Saya suka ni, nama dia Allahumma salli, nama dia My Quran. RM30 rasanya. Murah je, bukan ratus-ratus. Tapi nak yang percuma pun boleh. Antara yang percuma yang saya tahu adalah Explorer. Kalau nak download, pastikan apps tu bukan hanya membaca satu surah terus. Kena cari apps yang dia membaca surah dan kita boleh pilih daripada ayat-ayat tertentu sehingga ayat-ayat tertentu. Jadi kita ambil contoh kat sini. Al-Mulk ya. Al-Mulk. Okey, dalam Al-Mulk ni kita boleh pilih. Kita contoh ya. Okey. Kita boleh pilih nak baca daripada ayat mana. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ
Sebab apabila kita menjalankan latihan ni, kita nakkan satu ayat ni dibacakan berulang-ulang. Contohnya bagi yang ini, kalau saya letak ayat 1, sekejap ya. Kalau saya letak ayat 2 lah kata ya. Ayat 2, kita nak baca ayat 2 je berulang-ulang. Kemudian saya pasang kat sini, dia memang timbul ayat 2 je dan dia berulang-ulang. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز Yang ini dia. Okey. Oh, ayatnya belum habis. الغفور Okey, kemudian dia akan ulang lagi ayat yang sama. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Okey. So antara apps yang percuma yang bagus adalah Quran Explorer. Cuma Quran Explorer memerlukan ada internet untuk menggunakan. Jadi kalau anda internet memang online sentiasa, ambil ke Explorer. Tapi kalau bagi anda yang tak ada internet atau internet data mahal, anda kena download lagi. Yang ini bukan online. Ini My Quran RM30. Kita perlu pergi online untuk download semua Quran yang kita nak. Kemudian kita boleh gunakan dia offline. Okey, dekat sini ada reciter. Jadi kita download lah reciter yang mana yang sesuai. Jadi saya cadangkan anda download reciter Mishari dengan Abdul Basit. Abdul Basit, kadar dia, tempo dia sangatlah perlahan. Berguna untuk kita yang mempelajari kaedah perkata. Sebab dia slow. Jadi otak kita sempat mengejar. Apabila kita menggunakan hafazan, saya cadangkan ambil sama ada Syatiri ataupun Mansori ataupun beberapa yang lain lah. Sebabnya bila kita hafal, kita boleh hafal slow-slow, kita nafas tak cukup. Jadi kita akan hafal yang laju. Okey. Bila kita nak hafal, kita nak gunakan hafiz yang baca yang kadar laju. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dan kita pilih reciter yang bacaan dia tak naik tak turun. Jadi saya cadangkan Mansori ataupun Syatiri. Sebab bacaan dia laju dan bacaan dia tidak ada naik turun. Sebab kita ni bukannya qori, kita tak cukup nak ikut nada. Mishari boleh digunakan juga sebab dia sedap dan kita biasa dengar, tapi dia boleh digunakan untuk mendengar. Nanti bila kita dah terror dah, tak larat dengar Abdul Basit lama, kita guna Mishari, dia baca sedap, kita boleh dengar untuk faham makna. Buat masa ni, download je lah dulu yang mana-mana. Ini saya bagi cadangan saja. Okey, seperti Romidi ni dia memang sedap dan dia memang laju dan dia memang senang ikut. Tetapi untuk di Malaysia, kita tak cadangkan mengikuti Romidi untuk hafazan, memandangkan Romidi menggunakan kaedah bacaan lain yang di mana banyak tempat yang kita kena baca 4 harokat panjang, beliau hanya baca 2. Jadi beliau baca tu tak salah, tapi kaedah lain. Jadi kalau kita baru nak belajar, kita ikut dia, kita akan confuse. Jadi tak payah gunakan semasa kita belajar ni lah. Masa lain tak apa, masa dengar lain tak apa. Okey, so itu saja. Kejap, yang ni dah ya, kad tadi dah kan. Okey, itu saja yang diperlukan untuk belajar sendiri atau ikut mengikuti Zoom. Kalau ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp saya, boleh di Facebook bawah Nadia Ilyas, ataupun WhatsApp saya di 0124221900 nak tanya apa-apa. Kalau saya tak dapat jawab, saya akan jawab di Facebook atau di internet ya. Okey, selamat belajar hafal. Jadi memang bila saya cerita ni, satu adalah kaedah faham makna secara hafal kata, tapi saya cerita juga tentang hafazan sebab
langkah 2 dalam membaca Quran ni, kita nak ajarkan menghafal beserta makna. Maksudnya cara menghafal kita adalah faham makna dulu baru hafal. Jadi tak ada cerita dalam video ni, tapi saya ada tersebut-sebut juga. InsyaAllah cari video saya yang lain yang menceritakan mengenai kaedah menghafal beserta makna. Okey, saya mendoakan agar diri saya dan sahabat-sahabat semua Allah kurniakan kefahaman yang mendalam terhadap Quran, kerajinan untuk belajar Quran, kelancaran bahasa, kelancaran membaca Quran, dan juga Allah menganugerahkan kita hafazan Quran. Terima kasih. Wallahu alam. Ma'assalamah.